Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 17, Mesra Teknologi dalam tajuk Mercu Kebanggaan Kita. Dalam standard pembelajaran 3.3.2. Dari segi standard kandungan 3.3 ini kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.2 kita akan mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengedit dan memurnikan 15 kesalahan yang terdapat dalam teks dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mengedit dan memurnikan sekurang-kurangnya 12 daripada 15 kesalahan yang terdapat di dalam teks dengan betul secara individu. Murid-murid, ini merupakan paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian yang bertajuk Mercu Kebanggaan Kita. Aktiviti yang pertama, macam biasa, kita perlu membaca teks dan memahami teks. Ketika cikgu membacanya, cikgu berharap kamu dapat menggunakan jari telunjuk kamu menunjuk setiap perkataan-perkataan yang kita baca bersama-sama. Kemudian sekiranya kamu menyumpai ataupun mengenapasi kesalahan-kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan dan struktur ayat, kamu boleh menggariskan perkataan tersebut kerana selepas ini kita akan membincangkan kesalahan-kesalahan tersebut dan membetulkannya dengan betul. Jelas murid-murid, kita teruskan dengan pembacaan. Semasa di Terengganu, keluarga Farisha mengunjungi produk pelancongan terbaru iaitu Jambatan Angkat Terengganu. Farisha tidak sabar hendak melihat keindahan Jambatan Angkat Terengganu. Di situ, dia akan menyaksikan teknologi seni bina tumpuan rakyat Malaysia dan pelancong asing. Matanya melila-lila untuk mencari tempat itu. Encik Farid hanya tersenyum ketika melihat gelagatnya. Kita sudah tiba. Kita berjalan kaki ke jambatan itu. Sementara itu, kamu boleh melihat panorama indah di sini, kata Encik Farid. Wah, cantiknya seni bina. Tidak saya sangka Malaysia ada binaan sehebat ini, luar Farisha. Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Setelah membeli tiket, mereka melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di Jajantas Puncak. Mereka naik ke atas dengan lift. Anak-anak Encik Farid teruja apabila berpijak pada lantai kaca lot sinar di hujung Jajantas Puncak itu. Namun begitu, mereka mula gebentar apabila dipandang muara di bawahnya. Menurut Encik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai jumlah ketebakan 75 cm dengan susukan kaca sebanyak 3 lapis. Mereka berkumpul di tempat khas untuk melihat operasi jambatan itu. Menurut pegawai penerangan, jambatan itu menggunakan teknologi hidraulik baskul yang antara tercanggih di dunia. Daun jambatan akan menaikkan bagi laluan kapal dan diturunkan semula bagi kenderaan lain secara cepat dan selamat. Semasa operasi tersebut, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka mengabadikan kenangan berlatar belakangkan jambatan ikonik tersebut dengan foto interaktif Augmented Reality AR. Okay, murid-murid, ini cerita tentang Farisha yang telah berkunjung ke Terengganu untuk melihat Jambatan Angkat Terengganu. Sampai di sana, Farisha berasa kagum melihat keindahan panorama di situ. Juga dia tidak menyangka Malaysia dapat membina jambatan yang sehebat ini. Ya, Encik Farid juga telah disambut mesra oleh pegawai penerangan di sana dan mereka telah membeli tiket untuk melalui laluan keselamatan dengan teknologi imbasan kod bar untuk ke galeri di Jajantas Puncak. Ya, anak-anak Encik Farid ini merasa teruja apabila berdiri di atas lantai kaca lutsina, tetapi mereka mula merasa gebentar, ya, mungkin kerana gayat apabila memandang ke arah ke bawah. Jadi, tapi menurut Cik Farid, lantai kaca ini tahan, ya, kerana mempunyai ketebalan 75 cm dan susunan kacanya sebanyak 3 lapis.
Ya, jadi Cik Farid dan keluarga juga berkumpul di tempat khas dan menerima penerangan daripada pegawai penerangan tentang jabatan sebut yang menggunakan teknologi hidrolik baskul. Di dalam sistem ini, daun jabatan akan dinaikkan ya bagi memberikan laluan pada kapal dan menurunkan kenderaan-kenderaan secara selamat dan cepat. Ya, semasa operasi, lampu isyarat automatik untuk kenderaan dan pengguna akan dinyalakan dan diiringkan dengan siren khas. Sebelum pulang, mereka telah merakam foto yang berlatar belakangkan jabatan ikonik tersebut. Okey, ya, ini cerita tentang Farisha dan keluarganya yang berkunjung ke Terengganu. Okey, tugas kita yang kedua, kita perlu mengedit dan memurnikan teks. Tadi Cik Ibrahim minta kamu gariskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks ni. Mari kita bincangnya mengikut perenggan demi perenggan. Okay, seandainya ada perkataan yang kita terlepas pandang, ya, kita cuba baca lagi semula, kemudian kita kesan dan betulkan kesalahan tersebut. Okay, kita lihat perenggan yang pertama. Ya, perenggan yang pertama, adakah kesalahan dalam perenggan yang pertama? Okay, teknologi, ya, kesalahan dari segi ejaan. Ya, bagaimana eja teknologi sebenar? Okay, ya, TEKNOLOGI, bukan JI, teknologi. Okay, kemudian kita lihat kesalahan kedua, pelancong, ya. Ejaan yang sebenar, pelancong, CONG, bukan CUNG, ya. Ingat, murid-murid kena berhati-hati dalam mengeja sesuatu perkataan. Pastikan kita mengeja dengan perkataan yang tepat. Okay, kemudian kesalahan gelagat, dari segi ejaan di situ, gelagat. Ya, 1G sahaja. Kemudian kita lihat, ya, panorama, ya. Sebenarnya panorama, bukan panurama, ya, panorama. Okay, kita lihat lagi. Okay, wah, cantiknya seni bina. Ya, wah, itu merupakan ayat seru. Jadi tak bolehlah tanda soal, ya. Jadi kita alihkan tanda soal itu pada tanda seru I terbalik. Ya, tidak saya sangka Malaysia, ya. Kenapa Malaysia salah? Merupakan kata nama khas. Jadi, Malaysia tu kena huruf besar. Jelasin murid-murid untuk slide yang pertama. Ya, tapi cikgu harap kamu boleh baca balik semula. Jika ada kesalahan lain yang kamu dapat lihat, kita boleh kongsikan nanti. Kamu boleh tulis di bahagian ruangan komen untuk kita bincangkan perkara ini. Ataupun kamu boleh terus bincang dengan guru bahasa Melayu sekolah kamu. Okey, kita teruskan. Kita lihat peran slide yang kedua, berpijak, ya, berpijak. Ya, berpijak. Okey, ejaannya salah. Okey, sebelum tu ya murid-murid, ya. Kadang-kadang cikgu pun terlepas pandang. Jika kamu lihat sini, ya, kesalahan mereka naik ke atas lift. Okey, nampak tak ni tanda apa? Tanda soal. Ini merupakan ayat penyata. Jadi tidak boleh letak tanda soal, sebaliknya letak tanda nokta, titik sahaja. Okey, ya. Yang kedua, cikgu nampak di sini, ya, perenggan ini, Encik Farid sekeluarga disambut mesra oleh pegawai penerangan di situ. Ya, di sini letak tanda koma. Jadi tak perlu, kita perlu letak tanda nokta juga, ya. Di sini kita letak tanda nokta. Lepas tu kita sambung setelah membeli tiket. Okey, tak perlu tanda nokta di sini, kita perlu letak tanda koma di sini. Ya, ada 3 kesalahan kita jumpa ni. Ya, yang pertama di sini kita perlu tanda nokta. Yang kedua di sini kita perlu tanda koma. Ya, barulah kita sambung dengan ayat yang seterusnya. Okey, tanda titik. Dan ayat yang ketiga ni ayat penyata, mereka naik ke atas dengan lift. Jangan buat tanda soal. Tanda soal wujud pada ayat tanya. Jadi letakkan tanda nokta. Ya, murid-murid, 3 ni kamu betulkan, ya. Kamu betulkan ketika kamu menyalin teks ini dengan cara yang betul. Dan kamu garis kesalahan-kesalahan yang kita bincangkan ini. Okey, kita teruskan. Okey, berpijak tadi ejaan. Kemudian dipandang, ya. Namun begitu, mereka mula gementar apabila dipandang muara di bawahnya. Ya, apabila memandang, ya, bukan dipandang. Ini dari segi imbuhan. Menurut Cik Farid, lantai kaca itu tahan pecah kerana mempunyai, ya, dari segi ejaan sini, mempunyai jumlah ketebalan, ya. Kena diberi ketebakan, okay, pada ketebalan 70 cm dengan susunkan kaca. Ya. Okey, ni tadi cikgu dah betulkan tadi. Okey, susunkan, ya, bukan susunkan tapi susunan. Okay, di sini lagi satu kesalahan, ya.
Ini maksudnya kalau kita baca, kita teliti lagi sekali, kita akan jumpa kesalahan-kesalahan ya. Okay, susunkan. Patutnya jadi susunan kaca sebanyak 3 lapis. Okay, jelas ya murid-murid? Untuk slide yang kedua ni, kamu kena perhatikan betul-betul dengan penerangan cikgu kerana ada beberapa yang cikgu betulkan secara langsung ini. Jadi kamu kena ambil penekanan ya. Supaya bila kamu melakukan kerja tidak ada kesalahan ketika menyalin teks tersebut. Kita lihat slide yang seterusnya. Okay, yang pertama ejaan hidrolik. Ya, hidrolik. Ini ejaan sebenarnya hydraulic, R-A-U bukan R-A-O. Ya. Kemudian tercanggih, kesalahan dari segi ejaan. Kemudian daun jabatan akan menaikkan, dinaikkan. Ya, dinaikkan. Kemudian automatik, salah ejaan ya, automatik. Ini kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam teks ini. Kamu boleh semaknya semula dan merujuk pada guru bahasa Melayu kamu sekiranya kamu ada jumpa perkataan-perkataan yang menimbulkan kesangsian kamu dari segi tanda baca, imbuhan, ejaan, struktur ayat, dan kamu boleh kongsikan dengan cikgu kamu ataupun kamu boleh memberi ataupun menulis di bahagian komen. InsyaAllah cikgu akan menjawab persoalan-persoalan tentang tajuk kita pada hari ini. Okay, jelas ya murid-murid? Okay, kita teruskan dengan latihan interaktif Google Game. Seperti biasa, cikgu ada menyediakan latihan ini di bahagian video penerangan cikgu di bawah. Kamu boleh klik link tersebut dan jawab soalan berkaitan dengan edit dan murnikan ayat ataupun teks. Ya, cikgu harap kamu dapat memilih jawapan yang betul dan tepat. Ya, baik, sampai di sini saja murid-murid. Ya, nilai murni yang cikgu kongsikan pada hari ini ialah menghargai waktu ataupun masa. Contohnya Farisha dan keluarganya ya, menggunakan masa yang terluang untuk berkunjung ke tempat ataupun menilai. Kita pergi ke satu tempat untuk melihat keindahan dan panorama yang terdapat di kawasan tersebut. Ya, kemudian kita akan dapat lihat kehebatan rakyat Malaysia ini mencipta sesuatu dan kita perlu menghargainya. Ya, cara kita menghargai, kita berkunjunglah ke sana, kita war-warkan pada orang luar kehebatan warga Malaysia yang boleh mendirikan ataupun mencipta sesuatu alatan dengan sebaiknya. Okey ya, murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk. Kita akan jumpa lagi dalam kelas PDPI yang seterusnya. Cikgu harap kamu jelas dan faham bagaimana cara untuk edit dan murnikan teks. Jika tidak faham, kamu boleh berkongsi dengan guru kamu ataupun tulis di bahagian komen supaya cikgu boleh menjawab persoalan tersebut. Kita akan berjumpa lagi. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.